Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Brunei Darussalam mencatat 20 kes baharu jangkitan COVID-19 kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,597 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Daripada jumlah tersebut, 15 adalah kes tempatan, manakala 5 adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 1,583 jumlah ujian makmal yang dilakukan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Oleh itu, kadar kes positif banyak 1.3%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di pusat pengasingan, kebangsaan 1 kes dalam kategori 4 yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Dan tidak ada kes dalam kategori 5. 5 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,350 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 145. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 3.9%. Sehingga 7 Januari 2022, 93.6% daripada jumlah penduduk negara telah melengkapkan 2 dos vaksin. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak bagi perkhidmatan rumah ke rumah akan dijalankan bermula minggu depan. Kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin ialah 94.6%. Kadar bagi yang menerima 2 dos vaksin ialah 93.6%. Manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 26.8%. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak bagi perkhidmatan rumah ke rumah akan dijalankan minggu depan bagi pesakit-pesakit yang terpilih sahaja yang mengalami kesukaran bergerak atau terlantar di katil. Perkhidmatan rumah ke rumah ini akan dijalankan di beberapa mukim dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang pada tarikh-tarikh berikut. 10 Januari 2022 di Mukim Batu Apui, Mukim Bokok, Mukim Bangar dan Mukim Amu. 11 Januari di Mukim Pekan Tutong, Mukim Keriam dan Mukim Liang. 12 Januari di Mukim Telisai dan Mukim Liang. 13 Januari di Mukim Brakasbi. 15 Januari di Mukim Brakasbi dan Mukim Pekan Tutong. Pesakit yang memenuhi kriteria bagi perkhidmatan rumah ke rumah ini akan lebih awal dihubungi oleh Kementerian Kesihatan bagi saringan awal dan mereka adalah diminta untuk memberikan nombor kad pengenalan atau pasport serta kad ataupun nombor BRUHIMS jika ada. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 2 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana kedua-duanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Penduduk di negara Brunei Darussalam disaran untuk mendapatkan dos penggalak. Menteri Kesihatan menggariskan perkara itu semasa sesi soal jawab. Berhubung status vaksinasi lengkap merangkumi dos penggalak yang dilaksanakan di Singapura, Yang Berhormat menjelaskan negara ini masih mengekalkan 2 dos vaksin sebagai vaksinasi lengkap, manakala dos penggalak hanya disarankan untuk mengelak gejala COVID-19 yang serius. Boleh juga dijangkiti. Jurnal Pangsura terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP membawa wadah sebagai jurnal pengkajian dan penelitian sastra Asia Tenggara. Di samping itu, penerbitannya juga bertujuan mempertingkatkan kualiti serta kuantiti penerbitan jurnal terbitan DBP. Diterbitkan secara dewi tahunan, Jurnal Pangsura memuatkan sumbangan artikel yang ada hubungannya dengan sastra Asia Tenggara dan menggunakan bahasa Melayu sebagai medium bahasa pengantar. Sehingga kini, Jurnal Pangsura terus berkembang dan dipertingkatkan hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara melalui sebuah keanggotaan khusus
iaitu Majlis Sastra Asia Tenggara MASTRA. Sebagai saranan yang efisien dan efektif bagi para pengamat dan pakar sastra di Asia Tenggara, penerbitan jurnal tersebut membantu mempertingkatkan mutu karya sastra di samping mendukung perkembangan kesusastraan Melayu khususnya di negara ini dan dunia Melayu amnya. Jurnal Pangsura ini merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang memuatkan karya-karya sastra peringkat Asia Tenggara. Jika disebut sudah diangkat dalam MASTRA, maksudnya Majlis Sastra Asia Tenggara, esei-esei ini juga digabungkan bersama dengan esei-esei daripada ahli akademik luar negara. Dengan termuatnya hasil karya penulisan peserta ini dalam Pangsura, ia secara tidak langsung dapat menyebarluaskan lagi karya sastra tempatan itu ke luar negara. Pasukan Polis Diraja Brunei sedang mengesan 2 pekerja warga negara Indonesia yang dilaporkan lari daripada majikan. Nur Aryo Wibowo, 47 tahun, pemegang nombor kad pengenalan hijau 51118959. Dan Muhsis, 38 tahun, pemegang nombor kad pengenalan hijau 51353133. Sebarang maklumat hubungi Balai Polis Brakas, Daerah Polis Brunei dan Muara di 233533 dan talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Fasa awal endemik merupakan usaha pemulihan negara dari kesan pandemik COVID-19. Sikap mematuhi prosedur operasi standard adalah penting bagi sama-sama melindungi dan mengawal penularan COVID-19. Kembali selepas ini. Kita sekarang berada di fasa endemik, melangkah kepada kehidupan gaya normal dengan norma baharu. Mari kita sama-sama melalui dunia ini dengan selamat demi melindungi mereka yang kita sayangi semasa fasa endemik ini. Pastikan tangan anda sentiasa bersih, bantu mereka yang mudah terdedah dengan menjalankan tugas-tugas mereka, sentiasa memakai sungkup muka apabila keluar rumah. Kehidupan boleh diteruskan seperti biasa selagi kita mengambil langkah berjaga-jaga. Sentiasa menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bagi anak-anak kita, marilah kita sama-sama memainkan peranan dalam membimbing mereka ke arah yang betul. Aktiviti sosial kini sedikit berbeza, tetapi itu tidak bermakna kita tidak boleh melakukannya dengan seronok. Jika boleh, keluar rumah semasa keadaan kurang sibuk untuk mengelakkan orang ramai. Apabila memasuki mana-mana premis, log masuk dengan menggunakan aplikasi Blue Health. Pastikan anda sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal dan gunakan pembayaran secara atas talian atau tanpa sentuh sebanyak mungkin. Mari kita semua memainkan peranan kita demi menjaga orang yang kita sayangi dan negara kita. Perkembangan berita luar negara. Britain merekodkan lebih 150,000 kematian dalam tempoh 28 hari. Kesemua kes merupakan kes positif COVID-19. Britain antara negara yang turut berdepan dengan lonjakan kes jangkitan yang dipacu oleh varian COVID-19 Omicron. Kemarin, Britain melaporkan lebih 146,000 kes jangkitan baharu COVID-19
iaitu menurun berbanding Jumaat lalu yang mencatatkan lebih 178,000 kes jangkitan. Meskipun mencatatkan penurunan kes jangkitan, berita nak melaporkan lonjakan kes kematian baharu dalam tempoh sehari iaitu 313 dari 229 kematian. Gelombang varian Omicron turut menyebabkan angka kes positif COVID-19 sejak minggu lalu meningkat 10.6% berbanding minggu sebelumnya. Di China, lebih 1.21 bilion penduduk di seluruh negara itu telah menerima vaksin COVID-19 yang lengkap. Data rasmi menunjukkan kadar itu dikira bagi 86.25% bagi jumlah penduduk China. Sehingga 7 Januari, China telah memberikan sejumlah lebih 2.8 bilion dos vaksin COVID-19. Sementara sejumlah 1.2 bilion penduduk telah menerima vaksin lengkap, manakala 89.54% telah menerima satu dos vaksin. Dari jumlah itu, menurut Jurucakap Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan semasa sidang media di Beijing, lebih 472 juta dos vaksin telah diedarkan kepada mereka yang berusia antara 3 ke 17 tahun. Lonjakan kes COVID-19 mengakibatkan hujung minggu di New Delhi, India dalam perintah berkurung, termasuk beberapa bandar raya lain. Bagaimanapun, perkhidmatan pengangkutan awam dan penting kekal dibuka namun pada kadar rendah, terutama bas-bas awam dan kereta api ulang-alik metro. Jumaat lalu sahaja, India melaporkan peningkatan kes baharu sebanyak 17,335 kes, termasuk 48 kes varian Omicron. Turut mengenakan perintah berkurung di selatan Karnataka dengan pihak polis menjalankan pemeriksaan kad pengenalan dan pas-pas perintah berkurung ke atas para penduduk yang menggunakan perkhidmatan ulang-alik. Itali memperketatkan perintah COVID-19 di negara itu dengan tidak membenarkan penduduk yang belum divaksinasi menggunakan pengangkutan awam dan berada di restoran, manakala bermula 10 Januari, kesemua aktiviti luncur dan perhotelan hanya dibukakan kepada mereka yang melengkapkan vaksinasi. Perintah baharu tersebut menyebabkan ratusan penduduk berkumpul di Turin, Itali bagi menyertai bantahan vaksinasi mandatori bagi penduduk berumur lebih 50 tahun dan perintah ketat yang dikenakan ke atas penduduk yang belum divaksinasi. Bagaimanapun, kerajaan setempat menyatakan langkah baharu tersebut dikuatkuasakan sehingga 15 Jun bagi mengurangkan tekanan ke atas perkhidmatan kesihatan dan mengurangkan angka kematian. Sejak kemarin, Itali melaporkan lebih 197,000 kes COVID-19. Sekurang-kurangnya 16 pelancong maut di bawah suhu beku selepas kenderaan mereka terkandas di utara Pakistan. Fenomena salji tebal membadai timur laut bandar Islamabad ketika ribuan penduduk berkunjung bagi menikmati turunan salji. Kerajaan setempat mengisytiharkan situasi darurat di Muri yang terletak 64 km di bandar Islamabad. Sementara itu, sekumpulan anggota tentera dan para tentera dikerahkan ke kawasan terjejas bagi misi menyelamat. Fenomena turunan salji tebal sejak Jumaat lalu memaksa kerajaan setempat mengumumkan penutupan kesemua jalan raya yang menuju stesen bukit dalam usaha bagi menghentikan kemasukan pelancong. Media setempat melaporkan lebih 100,000 kenderaan terkandas di stesen Bukit Meri. Serangan udara yang menyasarkan bandar Didibit, wilayah barat laut yang bersempadan dengan Eritrea mengakibatkan lebih 56 orang terbunuh manakala 30 yang lain cedera. Dalam rakaman video dari sebuah hospital di wilayah Tigray, Habsyah, beberapa penduduk yang terselamat dirawat di hospital berkenaan. Antara mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak. Peperangan tercetus sejak tahun 2020 antara Tentera Persekutuan Habsyah dengan Tentera Pembangkang Tigray. Serangan udara di Tigray sejak 18 Oktober lalu mengakibatkan 146 terkorban dengan 213 penduduk cedera.
Turunan hujan lebat yang membadai barat laut Amerika Syarikat Washington mengakibatkan kebanyakan kawasan pesisir di barat laut Pasifik mengalami banjir. Keadaan cuaca teruk turut menjejaskan beberapa batang jalan raya utama dan lebih 50,000 penduduk tidak menerima bekalan elektrik. Sementara itu, pengawal kebangsaan dikerahkan bagi membantu persediaan kecemasan di daerah Louis, Washington. Gempa berukuran 5.1 magnitudo berlaku dekat 5 Peru. Bencana itu menyebabkan 9 orang cedera namun tiada kematian dilaporkan. Menurut Institut Geofizik Peru, gempa tersebut juga dapat dirasakan di Lima dan beberapa kawasan sekitar termasuk Callao. Sebuah bangunan dilaporkan mengalami kerosakan dan jumlah kerosakan berkemungkinan bertambah. Selain itu, beberapa kejadian tanah susur berlaku di beberapa simpang lebuh raya menjejaskan lalu lintas. Lima tidak mengalami sebarang gegaran seismik sejak tahun 1746 dan ini bermakna sejumlah besar tenaga terkumpul dalam sesebuah kawasan dan mungkin dilepaskan pada masa akan datang. Gunung berapi Wolf di Ecuador menerangi waktu malam di tengah gas, asap dan lahar yang mengalir dari kawahnya. Gunung berapi tersebut terletak di Pulau Isabela yang kaya dengan pelbagai flora dan fauna. Pulau tersebut juga menjadi habitat bagi iguana merah jambu di dunia. Letupan gunung berapi berlaku sebelum gempa berukuran 5.2 magnitudo menggegarkan Peru awal Jumaat lalu. Sukan, saingan pusingan ketiga Piala FA diteruskan lagi malam tadi dengan beberapa perlawanan yang melibatkan aksi klub-klub Liga Perdana Inggeris. Dalam perlawanan tersebut, Bristol City tewas 0-1 ke atas Fulham, Huddersfield Town mengalahkan Burnley 2-1, Millwall terpaksa akur selepas tewas kepada Crystal Palace 1-2. Leicester City menang bergaya selepas mengalahkan Watford 4-1. Newcastle United pula tewas kepada Cambridge United 0-1, manakala Brentford mengalahkan Port Vale 4-1 dan West Bromwich tewas kepada Brighton and Hove Albion 1-2. Sementara itu, 5 perlawanan diadakan awal pagi tadi yang menyaksikan Birmingham City tewas kepada Plymouth Argyle 0-1. Chelsea menang bergaya selepas mengalahkan Chesterfield 5-1. Everton menundukkan Hull City 3-2. Southampton menewaskan tuan rumah Swansea City 3-2. Manakala AFC Bournemouth mengalahkan Yeovil Town 3-1. Lapan perlawanan akan diteruskan malam ini. Antara yang menjadi tumpuan, Charlton Athletic bertemu dengan Norwich City, Liverpool akan melayani kunjungan Shrewsbury Town, Stoke City bakal menentang Leyton Orient, Tottenham Hotspur bertemu dengan Morecambe, West Ham United pula menentang Leeds United dan Wolverhampton Wanderers bakal bertemu Sheffield United. Manakala awal pagi esok bakal menyaksikan Arsenal berkunjung ke laman Nottingham Forest. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.